Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Nadia binti Abdullah selaku moderator anda pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini adalah ilmu panduan hidup. Falsafah ilmu ialah pemikiran reaktif terhadap pelbagai persoalan mengenai segala perkara yang berkait dengan landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala perkara dalam kehidupan manusia. Ilmu dari segi bahasa bermaksud mengetahui atau mempunyai pengetahuan. Berdasarkan Kamus Bahasa Melayu, ilmu ditafsirkan sebagai pengetahuan dalam perkara dunia akhirat, zahir, batin dan lain-lain. Profesor Dr. Shen Nakib Al-Atas telah mendefinisikan ilmu sebagai ketibaan makna dalam diri seseorang yang menyebabkan berlaku perubahan berdasarkan ilmu yang diperolehi. Dari segi bahasa, ilmu merupakan perkataan Arab iaitu alima yang bererti mengetahui atau perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu dengan sebenarnya. Dari segi istilah, ilmu memberi erti tentang segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dan alam ciptaannya termasuk manusia yang memiliki aspek lahirah dan batin. Secara umumnya, ilmu didefinisikan sebagai pengetahuan dan kepandaian mengenai sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut kaedah dan metod tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan yang berkait dengan bidang ilmu tersebut. Dalam pengertian barat moden, ilmu hanyalah merujuk kepada pengenalan atau persepsi yang jelas tentang fakta. Fakta pula merujuk kepada perkara-perkara yang boleh dilihat dan dirasai oleh panca indera zahir dan bersifat empiris. Kewujudan perkara lain di luar keupayaan panca indera tersebut dianggap bukan fakta dan tidak termasuk dalam bidang ilmu. Mengikut pandangan mereka, secara automatik, ajaran agama terkeluar daripada takrif atau ruang ilmu dan dianggap sebagai kepercayaan semata-mata. Islam menggabungkan agama dan ilmu. Tiada penentang antara agama dan ilmu dalam Islam. Malah agama itu sendiri dianggap sebagai ilmu dan ilmu adalah agama. Istilah ilmu merangkumi pelbagai perkara antaranya Al-Quran, Syariah, Sunnah, iman dan lain-lain. Ilmu merupakan teras dalam sistem pendidikan Islam. Penekanan terhadap ilmu jelas terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, mendapat pengiktirafan Allah sebagai sumber tertinggi ilmu pengetahuan manusia, wahyu terawal yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat martabat orang berilmu serta diletakkan di tempat yang tinggi. Firman-Nya dalam surah Al-Mujahadah ayat 11, Allah mengangkat beberapa darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Katakanlah, adakah sama orang-orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya mereka yang mendapat peringatan dan petunjuk hanyalah di kalangan hamba-Nya yang berilmu dan bijaksana. Surah Al-Zumar ayat 9. Membentuk pribadi yang baik dan menjadikan seorang itu bertakwa dan cintakan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya. Sesungguhnya takutkan Allah daripada hamba-Nya ialah orang yang berilmu. Surah Al-Fatih ayat 20. Ada di antara kita yang tertanya-tanya apakah hierarki ilmu. Seterusnya saya meneruskan forum ini dengan ahli panel kita yang pertama, Muhammad Firdaus bin Faizal. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari moderator kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi serba sedikit ilmu mengenai tajuk kita pada hari ini. Saya Muhammad Firdaus bin Faizal sebagai ahli panel pertama akan menjelaskan apakah itu hierarki ilmu. Terdapat dua pandangan mengenai hierarki ilmu iaitu dari sudut pandangan Islam dan pandangan Barat. Menurut pandangan Barat, ilmu wahyu tidak dipersetujui oleh mereka manakala umat Islam meletakkan ilmu wahyu sebagai ilmu utama di mana berkembangnya ilmu dalam umat manusia. Hierarki dan kedudukannya dalam Islam sebagai ilmu yang diterima oleh bidang epistemologi Islam. Ilmu terdiri pada ilmu wahyu, ilmu ilham dan juga ilmu akal.
Ilmu wahyu adalah ilmu paling tinggi tingkatnya kerana datang secara langsung daripada Allah SWT. Ianya menyentuh realiti dan tidak mampu difikirkan oleh akal manusia. Ilmu wahyu menceritakan mengenai hakikat Allah SWT dan sifat-sifatnya. Ianya terkandung dalam 99 nama dan sifat-sifat Allah SWT. Tidak lupa juga ia turut menyentuh mengenai perkara-perkara alam gaib. Sebagai contoh, perihal alam kubur, alam barzah dan seumpamanya. Seteru itu, manusia akan mengambil iktibar dan menjadikan kesan-kesannya sebagai pedoman hidup dalam mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang soleh. Ilmu wahyu juga mengajar manusia agar menjauhi perkara-perkara yang dilarangnya, seperti membunuh, merompak dan seumpamanya. Golongan yang mendapat ilmu wahyu hanyalah para rasul dan nabi. Ini kerana mereka merupakan makhluk yang terpilih. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang bermaksud, dan apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kamu maka ambillah, dan apa yang ditegahnya jauhilah. Surah Al-Hashr ayat 7. Dan juga berfirmannya lagi, katakanlah sekiranya kamu menyintai Allah SWT maka ikutlah aku, kamu akan dikasihi oleh Allah dan dia akan mengampuni segala dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pun Maha Penyayang. Katakanlah taatlah akan Allah dan Rasul, dan sekiranya kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang kafir. Surah Al-Imran ayat 32. Oleh itu, menjadi kewajipan bagi seluruh umat manusia mentaati ajaran yang dibawa oleh para Rasul dan Nabi bagi menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, mengenai ilmu ilham. Ilmu ini adalah ilmu yang diletakkan oleh Allah SWT ke dalam minda atau kalbu seseorang yang dikehendakinya. Ianya dikenali sebagai ilmu laduni atau ilmu kasyaf. Dengan mendalami erti ilmu ilham, adalah orang yang dianugerahkan dengan ilmu ini akan mengetahui sesuatu peristiwa terlebih dahulu sebelum peristiwa itu berlaku. Namun, ilmu ini tidak boleh mengatasi ilmu wahyu. Jika sesuatu maklumat yang diperoleh daripada ilmu ini bercanggah sama ada dengan Al-Quran atau Al-Sunnah, maka ilmu ilham ini mestilah ditinggalkan. Seperti kata Dr. Wahbah Al-Zuhairi, ada pun ilham, ada kemungkinan ini daripada Allah, kemungkinan juga daripada syaitan, seperti yang dikatakan oleh firman Allah SWT, terjemahannya. Dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu membisikkan kepada pengikut-pengikutnya supaya mereka membantah ataupun menghasut kamu. Surah Al-An'am ayat 121. Walau bagaimanapun, orang yang mendapat ilmu ilham ialah para wali Allah sahaja. Mereka diberikan ilmu tersebut kerana kesucian hati, kekuatan amalan dan juga kedudukan yang hampir dengan Allah SWT. Yang ketiga adalah ilmu akal. Ilmu akal ialah ilmu yang berada pada tahap ketiga dan terakhirnya. Ini juga disebut sebagai ilmu akli. Ilmu akal bersumberkan daripada Allah SWT dan manusia perlu berusaha mendapatkannya dengan belajar, berfikir dan membaca. Ilmu ini diperolehi melalui proses dan aktiviti berfikir dengan menggunakan akal yang logik. Dikenali sebagai ilmu akli. Ilmu akli menyentuh tentang realiti yang zahir dan fizikal, iaitu perkara yang wujud dan fenomena yang berlaku di alam fizikal ini sahaja. Ilmu akli tidak meliputi ilmu tentang alam gaib. Ilmu ini diperolehi oleh sesiapa sahaja yang sanggup berusaha memperolehinya. Firman Allah SWT, katakanlah lagi kepadanya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Surah Az-Zumar ayat 9. Oleh itu, orang yang punya ilmu akli dan memanfaatkannya untuk tujuan yang lebih baik masih tetap lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT daripada orang yang tidak berilmu. Jelaslah bahawa ilmu perlu diterapkan dalam kehidupan bagi memperolehi keredaan daripada Allah SWT. Sekian itu sahaja daripada saya selaku ahli panel pertama, dan saya serahkan kembali majlis kepada saudari moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan atas penjelasan yang sangat mendalam oleh ahli panel kita yang pertama, Muhammad Firdaus. Seterusnya, kita akan mengupas lagi lebih mendalam tentang adab-adab menuntut ilmu. Diteruskan dengan panel kita yang kedua, Muhammad Haikal bin Muhammad Azwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para penonton. Saya Muhammad Haikal bin Muhammad Azwan selaku panel yang ketiga dalam perbincangan forum perdana berkaitan dengan ilmu panduan hidup. Ingin meneruskan perbincangan ini dengan membicarakan berkenaan tentang adab-adab dalam menuntut ilmu. Di antara adab-adab yang sepatutnya diperhatikan ketika seseorang menuntut ilmu ialah, yang pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, kita hendaklah ikhlas kerana Allah Ta'ala, dan seseorang tidak akan mendapat ilmu yang bermanfaat sekiranya mereka tidak mengikhlaskan niat mereka, memperbetulkan niat mereka
dalam menuntut ilmu ni kerana Allah Ta'ala. Jika mereka meniatkan kepada mungkin untuk pandai, jadi mereka tak akan dapat ilmu bermanfaat. Jadi kita apa dalam menuntut ilmu ni memang kena mengikhlaskan niat kita ni untuk belajar kerana Allah Ta'ala. Seperti mana dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima yang berbunyi seperti A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Yang bermaksud, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang benar. Jadi orang yang menuntut ilmu bukan kerana Allah adalah salah satu orang yang akan mendapat azab api neraka. Rasulullah SAW bersabda juga bahawa sesiapa yang menuntut ilmu syar'i yang sepatutnya dia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun tidak dia melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka dia tidak akan mendapat mencium bau syurga pada hari akhirat kelak. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Ahmad, minta maaf. Jadi marilah kita bergerak kepada adab yang kedua, iaitu berrajin berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon ilmu yang bermanfaat. Hendaklah setiap penuntut ilmu ni sentiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Ta'ala dan memohon pertolongan kepadanya dalam mencari ilmu serta selalu rasa memerlukannya. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat daripada Allah SWT dan juga sentiasa berselindung daripada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, kerana berapa banyak kaum muslimin yang mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat ini, seperti mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu hukum sekular dan sebagainya. Seterusnya, adab yang ketiga pula, dalam menuntut ilmu ni kita juga perlulah bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa dahagakan ilmu tu. Dalam menuntut ilmu ni diperlukan kesungguhan. Tidak layak para penuntut ilmu bersikap malas dalam menuntutnya. Jangan selalu malas-malas nak siapkan kerja ke, nak siapkan apa-apa je lah. Terutama kerja rumah misalnya diberikan oleh cikgu semua. Kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila kita bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Rasulullah SAW bersabda, dua orang rakus yang tidak pernah kenyang, iaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang-kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Seterusnya kita beranjak kepada adab ilmu yang keempat, iaitu menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah SWT. Seseorang tu akan terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak sangat maksiat yang telah dilakukan olehnya. Jadi sesungguhnya dosa dan maksiat tu dapat menghalangi ilmu daripada masuk ke dalam minda kita ni. Untuk kita terima ni, susah untuk terima ilmu yang bermanfaat ni. Kalau ilmu tak bermanfaat, senang je nak masuk. Kalau terlalu banyak maksiat kita lakukan, bahkan dapat juga mematikan hati, merosakkan kehidupan serta mengundang siksa dari Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Okay, kita pergi ke adab yang kelima. Semua para penonton, itu tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Sombong dan malu menyebabkan pelakunya tidak akan memperoleh ilmu sebagaimana kedua sifat tersebut masih terdapat dalam dirinya. Imam Mujahid rahimahullah berkata, la yata'allamul ilma mustahyi wala mustakbir. Dua orang yang tidak belajar ilmu, seorang pemalu dan seorang yang takabur. Hadis riwayat Bukhari. Seterusnya, adab ilmu yang keenam ialah mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan guru. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-17 dan 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabashshir ibad allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika allazina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab.
Maksudnya, oleh itu gembirakanlah hamba-hambaku yang berusaha mendengar perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya pada segi hukum agama. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Seterusnya, kita pergi ke adab ilmu yang seterusnya, iaitu yang ketujuh. Banyak adab ilmu ni sebenarnya, tapi saya dapat berikan anda sebahagian daripadanya. Yang ketujuh ialah diam ketika pelajaran disampaikan. Ketika belajar dan mengkaji ilmu, tidak boleh bercakap-cakap perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara yang lara tanpa ada keperluan dan tidak berkaitan dengan ilmu yang disampaikan. Jadi kita juga tidak boleh berbual kosong dengan rakan. Kita kena fokus ketika pelajaran ilmu tu, kena fokus sewaktu ilmu tu disampaikan kepada kita. Seperti mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 204, wa iza qari a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa iza qari al-Qur'an fastami'u lahu wa unsitu la'allakum turhamun, yang bermaksud, dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan ia seperti diamlah dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya supaya kamu beroleh rahmat. Kita selanjutnya, kita teruskan perbincangan kita dengan saya memberitahu adab ilmu yang ke-8, iaitu berusaha memahami ilmu yang disampaikan. Tips memahami pelajaran yang disampaikan ialah dengan mencari tempat duduk yang tepat di hadapan guru tu. Memperhatikan penjelasan guru dan bacaan murid yang berpengalaman. Lepas tu, bila dah dengar apa yang ilmu disampaikan tu, jangan tak buat apa-apa. Catat, sentiasa mengikat ilmu tu, bersungguh-sungguh mengikat ilmu tu dengan mencatat segala apa nota-nota isi-isi penting yang disampaikan oleh cikgu ke, mungkin rakan-rakan yang mengajar ke. Tidak, lepas tu kita juga tidak banyak bertanya dulu ketika pelajaran disampaikan. Dengar dulu. Selepas habis pelajaran, jika ada soalan, barulah tanya kepada guru ataupun yang menyampaikan ilmu tersebut. Seterusnya, tidak membaca satu kitab kepada banyak guru pada waktu yang sama, serta juga mengulang pelajaran tersebut setelah pengajian tersebut selesai, dan bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang telah dipelajari tersebut. Jangan tak amal pula. Dah belajar, kenalah amal. Seterusnya, ada ilmu yang ke-9, iaitu menghafal ilmu yang disampaikan. Dengar ni ya. Rasulullah SAW bersabda bahawa nadarallahu imran sami'a muqalati fawa'aha wa hafizaha wa balagha furabbaha mal fikhi ila man huwa afqahu min. Maksudnya, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu dia memahaminya dan menghafalnya, kemudian menyampaikannya. Beberapa banyak orang yang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih faham darinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis tersebut, Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan cahaya pada wajah orang-orang yang mendengar, memahami, menghafal dan juga mengamalkan sabda baginda ni. Maka kita juga diperintahkan untuk menghafal pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Seterusnya, ada ilmu yang ke-10, ialah mengingat pelajaran ataupun ilmu tersebut dengan tulisan. Seperti yang saya beritahu tadi, kita kena catat nota-nota penting. Dan pelajaran ada ilmu yang ke-11, minta maaf ialah mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Sesiapa sahaja yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, nescaya diharamkannya dari mendapat keberkatan ilmu, kemuliaan serta ganjaran pahala yang besar. Nabi SAW bersabda bahawa perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian dia melupakan dirinya, adalah seperti lampu ataupun lilin yang menerangi manusia namun membakar diri sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani.
Okey, seterusnya untuk ada ilmu yang terakhir saya akan kongsikan kepada semua penonton pada hari ini ialah menyampaikan ilmu dengan berdakwah. Okey, ada ilmu yang ke-12 ini. Dakwah yang paling utama disampaikan adalah kepada ahli keluarga dan kerabat kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wahai orang, dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu, berhala. Neraka itu juga dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras, kasar layanannya. Mereka tidak mendahaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Jadi daripada situ kita perlu diperhatikan bagi seorang penuntut ilmu ni, dakwah yang ini mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba. Kerana maka hal itu tidak dapat dilakukan melainkan dengan ilmu. Nak berdakwah ni kena ada ilmu, barulah kita boleh meyakinkan orang-orang sekeliling kita ni untuk mengikuti jalan Allah ini, jalan yang lurus lagi tepat. Mengikuti ajaran Islam. Dengan ilmu, seseorang akan dapat berdakwah dengan ilmu yang dimilikinya. Begitulah ceritanya. Itulah sedikit banyak tentang adab-adab dalam menuntut ilmu yang dapat saya kongsikan pada hari ini dalam perbicaraan forum perdana berkaitan dengan ilmu panduan hidup. Oleh itu, saya menyerahkan semula perbicaraan ini kepada puan moderator kita, iaitu Farah Nadia, untuk meneruskan forum perdana pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Muhammad Haikal atas penjelasan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Seterusnya, kita teruskan lagi forum kita dengan panel kita yang ketiga, Muhammad Aiman bin Ahmad, tentang sumber ilmu dan kelebihan orang menuntut ilmu. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudari pengerusi. Ilmu dapat diperolehi daripada berbagai sumber, antaranya wahyu, ilham, akal, pengalaman dan amalan serta tauladan institusi, kajian dan bersumberkan panca indera. Ilmu dapat diperolehi daripada wahyu. Wahyu adalah suatu hakikat yang mutlak, suci, benar dan terpelihara kerana ia datang daripada Allah SWT dan diturunkan kepada para nabi dan rasul. Wahyu, peran utama wahyu adalah untuk memelihara hak kejernihan dan hak-hak supaya syariat Islam supaya dapat menjadi panduan kepada umat Islam kepada jalan yang lurus. Terdapat hadis yang diriwayatkan Ibni Mas'ud yang berbunyi, sesungguhnya sebaik-sebaik wahyu ialah kitab Allah dan sebaik-sebaik petunjuk ialah petunjuk Muhammad. Maka sudah menjadi keutamaan dalam menuntut ilmu wahyu, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, ilmu juga dapat diperolehi melalui ilham. Ilham adalah petunjuk daripada Allah SWT yang ditepis dalam hati. Oleh yang demikian, ilham adalah sesuatu ilmu yang menimbulkan daya cipta untuk mencapai sesuatu matlamat. Setengah orang yang terpilih dan mendapat ilmu yang digunakan oleh Allah SWT dalam bentuk ilham tanpa perlu mempelajarinya. Islam mengiktiraf kedudukan ilmu sebagai sumber ilmu berdasarkan firman Allah SWT, dan kami wahyukan, ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai, dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati, kerana sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya dari salah seorang dari para rasul. Maka terbuktilah di sini bahawa ilham juga boleh didapati oleh manusia biasa seperti kita dengan bimbingan dan dorongan Allah SWT. Selain itu, ilmu boleh dicapaikan melalui akal. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu diperolehi melalui akal dengan syarat akal itu diarah kepada pemikiran atau fitrah akal yang positif. Akal digunakan untuk berfikir dengan memahami sesuatu hingga menghasilkan pengetahuan. Contoh ilmu yang dihasilkan melalui akal adalah ilmu usul fikah atau ilmu mengeluarkan hukum-hukum syariat berdasarkan dalil-dalil wahyu yang terperinci. Selain daripada itu, ilmu diperolehi daripada
pengalaman dan amalan serta contoh tauladan. Menurut Imam Al-Ghazali lagi, ilmu itu bukan berbentuk pengetahuan sahaja, malahan penting untuk dilaksanakan, dipraktikan atau diamalkan. Bab kata mutiara penuh Imam Syafi'i, orang yang berilmu itu adalah orang yang mengilmu dengan perbuatannya, bukan mengilmu dengan kata-kata dan ucapannya. Ilmu itu juga diperolehi daripada institusi. Sumber ilmu itu kebanyakannya dibina melalui institusi rasmi adalah contohnya persekolahan, universiti, perniagaan kertas kerja, seminar, forum. Ilmu juga dapat diperolehi daripada manusia daripada belajar dan membuat kajian. Kaedah belajar dan membuat kajian adalah jalan yang cemerlang bagi memetik buah ilmu. Imam Al-Ghazali berpesan, haiwan yang tidak berakal pun boleh dibentuk dan dididik, apatah lagi manusia yang waras dan berakal itu. Sudah tentu boleh mencapai dan mendapatkan ilmu dengan mempelajarinya dan belajar. Akhir sekali, sumber ilmu itu kadang-kala boleh bersumberkan dari dan tanggapan panca indera manusia seperti pendengaran telinga, penglihatan dan pemerhatian mata, dan juga melalui hati, iaitu kesedaran dan keyakinan sebagai firman Allah SWT. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga dengan itu mereka dapat mendengar? Kerana sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Kesimpulannya, tiada alasan untuk tidak menuntut ilmu, kan? Perlu diingatkan juga sesungguhnya Allah adalah sumber utama dalam pemberi ilmu kepada kita semua. Maka mohonlah kebenaran dan keizinannya agar kita dapat ilmu yang berjaya di dunia dan di akhirat. Tajuk yang seterusnya ialah kelebihan orang yang menuntut ilmu. Islam telah menggariskan kewajipan menuntut ilmu bagi setiap insan kerana ilmu merupakan kayu ukur dalam kehidupan bagi menentukan sesuatu perkara sama ada ia baik atau buruk. Kerana itu, pemikiran orang yang berilmu ini memberi pengaruh yang besar kepada seseorang dalam membuat keputusan atau cara pemikiran seseorang individu tersebut. Walhal kelebihan menuntut ilmu itu turut dijelaskan dalam surah Al-Mujadalah. Allah berfirman pada ayat ke-11, maksudnya supaya Allah SWT meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama, dan beberapa darjat. Berdasarkan firman Allah SWT melalui ayat di atas menjelaskan tentang golongan yang menuntut ilmu, di mana Allah akan memberikan kemuliaan sewaktu hayatnya di dunia dan ganjaran kepada mereka di akhirat kelak. Dalam pada itu, Allah akan mengangkat orang yang beriman daripada orang yang tidak beriman, serta orang yang alim daripada orang yang bukan alim. Darjat orang yang berilmu dan beriman ini jelas akan ketinggian darjatnya yang akan diperolehi di akhirat. Selain itu, daripada surah Al-Mujadalah ayat ke-11 ini juga menerangkan kepada kita bahawa ilmu merupakan sesebuah keistimewaan yang menjadikan setiap manusia menonjol, unggul serta menampakkan kedudukan manusia ini melebihi daripada selain makhluk di muka bumi ini. Allah menganugerahkan nikmat panca indera serta akal dan untuk manusia mencari, memperolehi dan beramal serta menghayati ilmu tersebut dalam kehidupan seharian. Sesungguhnya ilmu itu cahaya dalam setiap pelosok kehidupan manusia, bahkan menjadi pendamping manusia di akhirat kelak, iaitu ilmu yang berguna dan bermanfaat kepada orang lain. Ilmu merupakan pengetahuan dan kepandaian mengenai sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut kaedah dan metod tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan yang berkaitan dengan bidang ilmu tersebut. Selain itu, ilmu ini berasal daripada kalimah Arab iaitu al-im yang membawa maksud pengetahuan. Yusdaru, antara kelebihan menuntut ilmu ialah orang yang berusaha mencari ilmu, sama ada ilmu fardu ain atau ilmu fardu kifayah, Allah akan mempermudahkan baginya jalan masuk ke syurga. Seterusnya, orang yang berada di majlis ilmu bagi tujuan menuntut ilmu akan sentiasa didoakan oleh malaikat agar dicucuri rahmat ke atasnya. Tambahan pula, orang yang menuntut ilmu akan didoakan kesejahteraan, keampunan oleh penghuni langit dan di bumi serta ikan di dalam air.
Ilmu itu sangat berharga dan ilmu itu tidak akan diperolehi oleh sesiapa pun sekiranya tidak dicari dan dipelajari. Menuntut ilmu juga merupakan ketaatan yang tertinggi dan ibadat yang paling mulia. Jadi seseorang yang menuntut ilmu akan mendapat kemuliaan yang tertinggi di sisi Islam, memperolehi ganjaran yang besar dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh itu, semua orang perlu berusaha mencari dan menuntut ilmu sebaik yang mungkin dan terus meningkatkannya dari semasa ke semasa supaya kehidupan manusia terus maju dan selamat dari tipu daya syaitan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang ketiga atas penjelasan yang sangat memberi makna. Kesimpulannya, Islam amat menyanjung tinggi setiap usaha yang dilakukan untuk menuntut ilmu. Namun begitu, ianya perlulah dilakukan dengan cara yang beradab. Dalam Islam, ilmu dan adab sama sekali tidak boleh dipisahkan. Bahkan ia adalah saling melengkapi antara satu sama lain. Oleh yang demikian, setiap pelajar perlulah memahami, mengambil berat dan mempraktikkan adab belajar yang baik walaupun ianya dilakukan secara dalam talian. Imam Malik bin Anas rahimullah sebagaimana yang dinukilkan di dalam kitab Hiyatul Aulia pernah mengungkapkan tentang keperluan mempelajari adab sebelum mempelajari sesuatu ilmu. Curahan ilmu adalah bagi mencapai kejayaan, keselamatan dan kesejahteraan. Bersama-sama kita lengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan serta timba pengalaman untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pastinya itulah impian. Setinggi-tinggi terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita pada hari ini. Dengan ini, berakhirlah forum kita pada hari ini. Semoga tuan-puan dapat menghayati segala ilmu yang dipelajari daripada forum ini. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life, through days and nights. I'll thank Allah for opening my eyes, now and forever. I'll be there for you. I know it deep in my heart. I feel so blessed when I think of you, and I ask Allah to bless all we do.